Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rakan yang belum mengenali, saya di sini 9Mike2 Sierra Alpha 5. Nama saya Salman Sierra Alpha 5 Mike Alpha November. Lokasi base station saya di Kuantan, Pahang. Jadi pada video kali ini saya ingin bercerita, membuat perkongsian kepada rakan-rakan berkenaan dengan satu kontes yang dianjurkan oleh 9Mike DXC, iaitu kontes Malaysia Local 2 meter and 70 cm Contest 2021. Mungkin kontes ini akan dianjurkan secara berkala selepas ini setiap tahun. Jadi mungkin video ini boleh menjadi rujukan anda untuk buat rakan-rakan yang baru pertama kali ingin menyertai kontes, jadi tak tahu macam mana nak turut serta dalam kontes sukan radio amatur ni. Jadi mungkin video yang saya buat ini mungkin sedikit sebanyak akan membantu rakan-rakan berkenaan cara untuk menyertai kontes. Bagi saya bukanlah orang yang terbaik untuk menceritakan berkenaan dengan perkara ini. Tapi cuma saya harap dengan usaha kecil saya ni sedikit sebanyak dapat membantu rakan-rakan lah. Sekiranya apa yang saya cerita ni mungkin ada kesalahan, rakan-rakan boleh rujuk kepada orang yang lebih pakar, tak ada masalah. Ini berdasarkan pengalaman saya yang sangat sedikit. Baru beberapa kontes yang saya dah turut serta, tapi cuma bagi saya ingin membuat perkongsian agar apabila rakan-rakan yang menyertai kontes ini, Malaysia Local 2 meter and 70 cm Contest ini, penyertaan rakan-rakan tidak salah, tidak dikira sebagai tidak layak untuk menyertai kontes. Penat kita CQ, rupanya cara kita untuk menyertai kontes tidak betul. Jadi kita telah dikira tidak layak untuk menjadi peserta kontes. Jadi amat sedih lah sekiranya perkara tersebut berlaku. Jadi untuk mengelakkan, jadi bagi saya ingin rasa terpanggil untuk menyediakan video ini. Moga-moga dengan sedikit perkongsian daripada saya akan membantu rakan-rakan dalam menyertai kontes ini, dan juga mungkin mana-mana kontes lepas ini. Jadi kita akan terus straight kepada poin yang saya ingin ceritakan. Apabila anda menyertai mana-mana kontes, penganjur dia akan sertakan link website, di mana dekat link tersebut anda boleh mengetahui segala keterangan berkenaan dengan kontes, terutama bahagian rules lah, di mana dia akan ceritakan berkenaan dengan peraturan dalam menyertai kontes. Jadi untuk Malaysia Local 2 meter and 70 cm Contest, yang saya dah buka website dia. Nanti anda boleh cari juga di Facebook, mungkin banyak. Jadi ini adalah website dia. So lepas saya buka, ini adalah rules. So saya akan terus pergi kepada bahagian rules My Local 2021 2021. So apabila anda ingin menyertai kontes, benda yang paling asas anda kena lakukan adalah anda kena meneliti dia punya peraturan. Kalau anda tidak teliti dia punya peraturan, risau penyertaan anda akan dibatalkan. Jadi kita akan teliti macam mana cara kita menjadi peserta kepada Malaysia Local 2 meter and 70 cm Contest. Yang pertama, bila kita buka website, dia akan terus ini website dia sampai ke bawah. So kita akan selusuri satu persatu. Yang pertama dia sertakan kat sini adalah waktu pertandingan. Waktu pertandingan. Waktu pertandingan, jap saya tengok jam jap. Waktu pertandingan. So waktu pertandingan adalah ditetapkan bermula pada 10 pagi. 10 pagi Malaysia time. Ini bukannya waktu titik tengah jam dunia, bukan. Dia menggunakan waktu Malaysia pukul 10 pagi pada 26 Jun tahun 2021.
Okey, jadi anda kena betul tarikh, anda kena tengok tarikhnya betul ataupun tidak. Kemudian waktu kontes itu dijalankan, sebelum anda CQ, anda kena tahu adakah waktu anda CQ ataupun membuat log tersebut sudah melepasi waktu mula dia. Jangan anda 9.30 anda dah start CQ, lepas tu ada orang yang respon. Jadi segala penyertaan sebelum pukul 10 pagi akan ditolak oleh pihak penganjur. Okey, daripada 10 pagi sehingga ke 10 malam, 10 PM 26 Jun tahun 2021. Jadi tempoh untuk kontes ini dijalankan adalah hanya selama 12 jam sahaja. Okey, jadi dalam tempoh 12 jam ni anda boleh CQ lah. Selepas daripada jam 10 PM, okey, secara automatik apabila anda log, okey, sekiranya lepas pada jam 10, nanti bila anda hantar log, contohnya 10.5 minit anda masih cari kontak, tapi anda dah log, anda catat, tapi log anda itu akan dibatalkan oleh pihak penganjur. Jadi agak sia-sia lah anda punya penyertaan tersebut. Jadi nak tak nak, sehingga pukul 10 malam sahaja, 26 Jun tahun 2021. Sekiranya kontes ini diadakan secara berkala, dia akan mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Nanti anda kena tengok sendirilah tarikh-tarikh tersebut. Okey, tujuan. So anda boleh baca tujuan ni. Tujuan ni boleh baca sendiri. Kemudian dia akan kasih tahu band mana yang dibenarkan untuk memancar. Dia kata hanya penggunaan jalur frekuensi 144 MHz 2 meter dan 430 MHz 70 cm dibenarkan dengan mengikut jalur frekuensi yang dicadangkan oleh MATS berpandukan pelan jalur IARU Region 3. Okey, dengan beza 12.5 kHz antara frekuensi. Jadi hanya dibenarkan 2 meter dan 70 cm sahaja. Okey, kemudian syarat yang kedua, syarat seterusnya untuk band, dia kata hanya operasi secara simplex dibenarkan, iaitu tanpa penggunaan pengulang. Jadi ini anda tak boleh buat kontak pada kontes ini dengan menggunakan repeater, tidak dibenarkan. Bagi saya termasuk repeater satellite pun tidak juga dibenarkan. Okey, kosongkan jalur frekuensi V40. Ini frekuensinya, penganjur minta untuk kosongkan V40 dan U40. Okey, kerana ini adalah calling frekuensi. Okey, kemudian seterusnya penganjur ada senaraikan cadangan frekuensi yang anda boleh gunakan untuk membuat kontak. Okey, termasuk di VHF dan UHF. Jadi mungkin anda boleh save frekuensi-frekuensi ini pada radar anda masing-masing. So nanti apabila anda ingin hunting station ataupun ingin CQ, akan memudahkanlah untuk anda tukar kepada setiap frekuensi. Okey, seterusnya jenis pertandingan, dia kata RST plus 6 digit grid square. Contoh ya 59 OJ03 Whiskey Delta. Okey, macam mana kita nak tukar ni? Okey, tak apa, kita akan terus dulu. Okey, dia kata sila layari QRZ Grade Mapper. Okey, untuk pertandingan ini, dia penganjur meminta anda menukar dengan rakan yang anda kontak. Yang pertama adalah receive signal tone. Okey, anda terima macam mana signal rakan tersebut. Basic UR59 5 dan 9. Kemudian syarat yang kedua, anda kena turutkan serta dengan 6 digit grid square. Okey, macam mana nak dapatkan grid square? Dia kata sila layari QRZ Grade Mapper untuk dapatkan 6 grid square tempat anda atau muat turun aplikasi Hemlock. Okey, so dia kasih QRZ Grade Mapper. Kita buka QRZ Grade Mapper. Okey, ni adalah QRZ Grade Mapper. Jadi anda kena letak berapa latitude anda punya lokasi rumah ataupun lokasi pancaran anda, dan juga longitude. Nanti dia akan keluar grade lah. Okey, tapi macam saya apa yang saya amalkan, saya akan buka satu Google. Itu saya buka Google. Okey, saya akan tulis ham radio grade mapper. Okey, so ham radio grade map. So dia akan ini mana ni, Levin Central. Dia ada satu website nama dia ni, Levin Central. Yang kedua ni, okey, ham radio manhead grade square locator map. So saya akan buka dia punya website ni, yang kedua ni. Dia akan papar macam ni lah. Jadi ini dia akan, bagi saya dia akan sedikit senang. Sebab apa?
kita hanya terus tulis lokasi kita. Contohnya saya tinggal di Indra Mahkota contoh. Saya enter. Dia akan terus keluar grade map untuk Indra Mahkota Oscar Juliet 13 Papa Tango. Okey, contoh je saya macam saya tinggal di Taman Berjaya Permai. Okey, saya tulis Taman Berjaya Permai. So dia terus keluar saya punya grade mapper Oscar Juliet 13 Papa Radio. Jadi amat mudah, termasuk contohnya bagi saya Sungai Pelong contoh Sungai Pelong kalau di Selangor kalau ada. Ya ada. Okey, ini saya tak tahu, mungkinlah nama-nama dekat nak sama. Jadi dia punya grade map dia ada Oscar Juliet 03 Sierra Foxtrot. Jadi bagi saya website ni adalah lebih mudah kerana anda tidak perlu sertakan latitude dan juga longitude. Anda hanya search terus dia keluar anda punya grade map. Berbanding dengan QRZ punya ni, dia akan anda kena letaklah latitude dan longitude. Melainkan saya tak sure ada cara-cara lain yang mungkin dia wujud pada pada website ni. Okey. By the way, anda dah tahu yang macam saya dah tahu saya punya grade map adalah Oscar Juliet 13 Papa Taman Berjaya Permai Oscar Juliet 13 Papa Radio. Saya dah tahu saya punya grade, jadi saya kena take note lah. Okey. Kemudian okey, dia kata saya dah tahu. Okey, so next adalah cara panggilan pertandingan. Okey, dia kata CQ My Local Contest. Okey, dia kata CQ My Local Contest. Okey, so kat sini saya ada sediakan, mungkin ini boleh menjadi panduan lah macam mana cara untuk kita membuat kontak. Saya tak sure disertakan di sini, mungkin tidak begitu detail, tapi bagi saya mana-mana kontes dia punya standard, dia punya cara kita membuat kontak. Inilah yang berdasarkan pengalaman saya yang tak banyak ni. Inilah caranya. Yang pertama, kita akan ada satu stesen yang dia akan CQ. Kemudian kita akan ada lagi satu stesen yang dia akan hunting. Dia akan mencari stesen yang CQ. Okey, sekiranya anda menjadi stesen yang CQ, saya istilahkan anda sebagai stesen A. Sekiranya anda adalah stesen yang hunting, anda adalah stesen B. Okey, so stesen A dia akan CQ. Okey, kalau ikut skema yang dia letakkan di website, dia kata CQ My Local Contest DS9 Mic 2 Sierra Alpha 5 Contest. Ini mana-mana standard lah. Bila kita CQ, kita akan sebut kita punya call sign lah. CQ My Local Contest DS9 Mic 2 Sierra Alpha 5 Contest. Okay, so sekiranya anda sebagai CQ punya station, okay, akan datang mana-mana station yang dia hunting, dia mencari anda, akan dia pusing-pusing frekuensi, tiba-tiba dia jumpa. Contoh yang jumpa 9 Mic 2 Mic Alpha Delta. Jadi dia dengar anda CQ, kemudian lalu dia akan sebut call sign-nya untuk nak tahu adakah anda dengar call sign-nya ataupun tidak. Jadi dia pun sebut 9 Mic 2 Mic Alpha Delta. Okey, sekiranya stesen yang CQ tadi mendengar call sign yang disebutkan oleh rakan tadi, dia pun akan ulang balik lah. Lalu basic dia akan okay, 9 Mic 2 Mic Alpha Delta, this is 9 Mic 2 Sierra Alpha 5, you are 59. Ini yang dia kata 6 digit grid square, so you are 59 Oscar Juliet 13 Papa Delta. Ini dia punya apa, yang stesen CQ kena kasih tahu kepada stesen yang hunting. Okay, ataupun boleh jadi anda tak perlu pun sebut call sign anda. Okay, bila 9 Mic 2 Mic Alpha Delta, dia kata okay, dia sebut 9 Mic 2 Mic Alpha Delta. Jadi stesen yang CQ ni dia akan terus okay Roger, 9 Mic 2 Mic Alpha Delta, you are 59. Boleh terus juga kat sini. Ini boleh padam, you are 59 Oscar Juliet 13 Papa Delta. Juga boleh terpulang, ataupun anda nak sebut call sign anda pun boleh juga terpulang. Okay, kemudian stesen yang hunting tadi, bila dia dah tahu stesen yang CQ tadi dia punya RST dan juga apa, grid square,
dia juga akan respon. Okey Roger, 9 mic tu Sierra Alpha 5, dia akan sebut call sign tu lah. Kalau tak nak sebut pun boleh, kena sebut. Yang penting call sign dia tak payah sebut lah. Okey, boleh juga. Ataupun 9 mic tu Sierra Alpha 5, dia is 9 mic tu Mike Alpha Delta, untuk confirmkan balik dia punya call sign. Kalau rasa betul, kita nak ringkaskan. Kalau nak laju tak payah sebut pun tak apa, pun boleh juga. Okey, Roger 9 mic tu Sierra Alpha 5, you are also 59 ataupun you are 59, boleh juga. Okey, Oscar Juliet 03 Whiskey Delta. Okey, dia pun sebut dia punya grade square. Jadi ini apa yang disebut ni, you are 59 Oscar Juliet 13 Papa Delta ataupun Oscar Juliet 03 Whiskey Delta ni haruslah ditulis pada perisian. Dia kejap lagi nanti saya akan kasih tahu macam mana cara untuk kita lock. Kemudian basic selalu kita akan sebut 73 lah. Kalau tak dah kira lock lah. Kalau tak sebut 73 pun boleh juga. Kalau ada yang rajin boleh terus sebut juga. Okay, 73 good luck for the contest pun boleh. Tapi hanya 73 pun boleh, tak ada masalah. Okay, so ini cara QSO dalam kontes. Tapi cuma kalau mengikut apa yang diperkatakan dekat website, ini adalah apa yang saya saya sentiasa lakukan dalam kontes-kontes yang saya sertai lah. Alhamdulillah setakat ni saya punya cara ni belum lagi disqualified daripada mana-mana kontes. Okey, tapi cuma apa yang disebutkan dalam ni, bagi saya tak sure macam mana apa perbezaan FM dan SSB ni. Mungkin tidak begitu detail, tapi bagi saya ini adalah caranya lah. Basicnya adalah macam ni. Okey, kita akan terus kepada kategori. Jadi anda boleh pilih kategori mana yang anda ingin turut serta. Tapi tak ada masalah sekiranya contohnya anda kategori single operator all band. Anda nak buat KSO dengan single operator single band ataupun single operator mobile station all band pun boleh terpulang. Tak semestinya anda single operator all band, anda hanya boleh contact dengan single operator all band saja. Tak ada masalah. Yang penting anda buat contact. Jadi ini adalah kategori ni adalah hanya untuk kategori anda. Jadi dia pihak penganjur sediakan 4 kategori. Single operator all band ni mungkin dipancarkan di rumah. Okey, di base station. Kemudian kita ada single band VHF, single operator single band UHF. Kemudian kita ada mobile station juga all band. Jadi anda boleh pilih kategori mana yang anda rasa ingin anda turut serta. Okey, pemakahan. Untuk point ni selalunya pada software dia akan kira point anda. Jadi anda tidak perlu nak risau berkenaan mata ni. Sistem akan kira sendiri. Tapi cumanya bagi saya, apa yang kita perlu ambil tahu berkenaan dengan point ni adalah keutamaan stesen mana dulu yang kita nak kena contact. Okey, so macam kat sini dia kata contact dengan 6 digit grade square yang berbeza. 6 digit agak susah lah untuk contact dengan 6 digit grade square yang berbeza, melainkan rakan-rakan yang mungkin berada di Perlis, sebab berdekatan dengan grade square yang berbeza kan. So kalau macam kita di kawasan tengah ataupun yang kawasan lain, selalunya hanya 6 digit grade square yang berbeza, 4 digit awal. Sorry, kena baca sehingga habis. So 4 digit awal yang berbeza, 4 digit awal. 4 digit awal maksudnya adalah depan ni lah, Oscar Juliet 13 ni kena berbeza. Jadi agak sukar juga tu bagi saya nak dapat 4 digit awal. Kalau 4 digit akhir, 4 digit akhir mungkin boleh gagah lah. Sebab contohnya macam saya dengan Mike Alpha Delta tadi. Contohnya macam saya dengan Mike Alpha Delta ni, ni 4 digit awal, 4 digit akhir. 13 Papa Delta dengan 03 Whiskey Delta, 4 digit akhir ni dah berbeza. Jadi kat sini saya dah boleh dapat 5 point. Tapi kalau ikut kat sini, mungkin pada ini dia hanyalah layak untuk sekiranya saya berjaya kontak mat ni, yang saya layak hanyalah 2 digit akhir berbeza. Maksud saya akan dapat 3 point lah. Ini je berbeza. Okey, sebab kat sini dia tidak sebut berkenaan dengan 4 digit akhir berbeza. Jadi saya tak sure. Jadi
kita boleh aware juga berkenaan dengan pemarkahan ni, supaya kita boleh tahulah mana stesen yang kita utamakan untuk respon panggilan dia. Okey, pendaraban jumlah mata, darab jumlah prefix, ini pun nanti dia software dia akan kira sendiri. Jadi kita tak perlu nak pening-pening kepala untuk pemarkahan dan juga pendaraban ni, ataupun multiply. Kalau dalam Inggeris tak silap saya, dia akan sendiri, software akan kira sendiri. Okey. So login software, pihak 9mic.dsc menggalakkan penggunaan perisian November 1 mic. Jadi apabila anda buka link yang diberi ni, so dia akan terus kepada website N1MM lah. Jadi anda boleh download terus software ni. Bagi saya akan pakai atas ni, download program file, full install. So to download the full install, klik here. Kita klik kat sini, nanti dia akan download software installer dia. Kemudian anda just klik pada tu. Saya pernah cerita berkenaan cara nak install N1MM ni. Jadi anda boleh cek pada video di atas ni, nanti saya akan turut serta. Ini cara nak menggunakan N1MM. Okey, jadi anda boleh gunakan N1. 9mic.dsc juga menggalakkan so dia galakkan penggunaan perisian N1MM. Sebab apa anda kena gunakan perisian? Sebabnya ketepatan bagi satu-satu KSO tu dia dicatatkan apabila melalui software, dia akan dicatat lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, file untuk kita hantar, log kita hantar kepada pihak penganjur tu terus boleh di generate, dikeluarkan daripada software tersebut tanpa anda edit mana-mana. Dia akan terus keluar. Jadi sangat mudah lah berbanding dengan anda guna manual. Nanti anda nak kena buka komputer juga, sebab syarat-syarat daripada pihak penganjur, log hendaklah dihantar dalam bagi format Cabrillo 3.0. Okey. Okey, kita tengok ni, sekiranya anda menggunakan paperlock atau mana-mana, sila rujuk sini. Okey, dia akan kasih tahulah macam mana nak generate Cabrillo file yang memenuhi piawaian pihak penganjur. Jadi anda kena tengok ni. Okey, jadi agak sukar lah apabila anda ingin membuat format macam ni pada anda punya file. Nak tak nak anda kena guna komputer juga akhirnya. Jadi mengapa tidak apabila daripada awal anda terus menggunakan komputer, terus install software, anda boleh terus generate Cabrillo file itu terus jadi tidak agak tak leceh lah apabila anda terus menggunakan komputer. Jadi saya ulang balik, pihak DMC menggalakkan menggunakan perisian N1MM logger, namun penggunaan perisian N1MM tidak wajib atau tidak semestinya. Ya, anda boleh gunakan perisian lain. Yang penting boleh menghasilkan fail Cabrillo versi 3.0. Okey, penggunaan aplikasi telefon, dia kata Hemlock juga telah disediakan khas untuk membantu stesen mencatat log, terutamanya mobile. Okey, dia kata sila muat turun di Play Store dan tonton video panduan penggunaan di bawah. Okey, so tapi saya tak pernah guna Hemlock ni, jadi saya tak sure. Anda boleh yang tiada komputer mungkin boleh menggunakan Hemlock pada aplikasi Android mungkin. Okey. Okey, Cabrillo file ni adalah satu format file yang anda akan hantar kepada pihak penganjur. Dalam Cabrillo file ni, kalau tengok dekat file saya sharekan kepada anda contoh Cabrillo file. Mana? Aku KSO recording, user define, export file. Okey, so ini adalah Cabrillo Cabrillo contest. So RDX lah contoh. Ini adalah Cabrillo file. Okey, jadi format ni saya dapat terus sama lebih kurang sama je dengan yang ditetapkan oleh 9mic.dsc. So dia akan start off log 3.0, location DX, call sign 9mic dan seumpamanya. Jadi apabila anda menggunakan software, dia akan terus generate file ni tanpa anda adjust, anda tulis balik tak payah. Sekali je buat. Jadi ini adalah file ni lah yang anda akan hantar kepada pihak penganjur, supaya pihak penganjur boleh cek anda punya log. So anda nampak bawah ni dia ada log. So pihak penganjur akan dapatkan file ni, log ni lah yang dia akan, apabila dia terima, dia akan cek dengan perisian dia adakah match dengan rakan KSO anda. Sekira match, barulah anda akan dapat mata bagi kontak tersebut mengikut mata-mata yang telah ditetapkan di sini. Okey. Jadi selesai.
selesai berkenaan dengan Cabrillo format. Harap rakan-rakan semua faham lah. Jadi kena sediakan, bila nak menyertai kontes ini, anda kena sediakan, nak hantar log kena sediakan dalam format Cabrillo versi 3.0. Okey. Kena baca ni, kegagalan anda untuk mengikut format yang ditetapkan boleh menyebabkan penyertaan anda dibatalkan. Harap maklum. Ini agak kena aware. Nak tak nak kena keluar ke generate format ini sahaja. Kegagalan anda untuk mengikut format boleh menyebabkan penyertaan anda dibatalkan. Jadi agak pedih. Jadi harap-harap apabila anda punya log itu mengikut apa yang telah diminta oleh pihak penganjur. Okey, dia kata user define contest UDC, sila buat turun file UDC di sini. Jadi apabila dia kata macam ni, anda just klik di sini, nanti dia akan keluar satu ni. Website ni anda boleh download lah, kena pakai komputer. So selepas download dia akan keluar macam ni, di download lah. Okey, ni my local VHF dia dah keluar. Okey, apa yang anda perlu buat? Okey, okey, file UDC yang anda dah download ni. Okey, dia kata user define contest ni, anda dah klik sini, dia dah keluar, kemudian anda dah download dia keluar, kemudian anda tekan download ni, anda tekan download. Lepas tu dia kata apa? Sila klik sini bagi melihat langkah-langkah konfigurasi. Okey, dia akan kasih tahu step lah. Okey, ini kita pangkah setup UDC. Okey, so selepas download anda akan nampak file ni di download anda. So anda klik kanan, anda klik copy, kemudian dia kata apa di sini? Dia kata, so dia kasih langkah-langkah configuration. Kita cari langkah-langkah tadi mana. Ini. Okey. So dia kata anda copy dan kemudian kita paste pada user define contest. Macam mana nak jumpa folder ni? Folder ni terletak di sini. Okey, anda buka my document. Kemudian anda cari N1MM logger. Okey, cari folder. Okey, selalu dia ada pada my document N1MM logger. Kemudian dia ada pada user define contest folder ni. So anda buka, kemudian anda klik kanan, anda paste. So dia akan keluarlah macam ni lah, my local _VHF. Okay, next. Selepas dah ada file my local VHF, maka anda buka lah anda punya N1MM. Sekiranya anda dah buka lebih awal, anda kena restart, anda kena tutup balik. So anda buka balik N1MM anda. Okay, so next adalah kita nak cari file log. Kita tekan file, kita ambil new login database. So dia akan keluar macam ni. Anda klik sini, anda cari tadi apa nama kontes tadi. Sekejap, saya nak cari balik. VHF. Okay, ni local VHF. Dia punya file dia untuk ni local _VHF. Jadi anda klik pada local _VHF. So dia keluarlah my local VHF contest. Jadi dia dah kasih tahu kat sini bila tarik start. Okay, my local VHF contest. Okay, kemudian anda pilih operator, selalu single operator. Band anda ambil 2 meter. Kalau anda ambil 2 meter dan 70 cm, anda ambil all lah. Kalau tak, anda ambil 2 meter saja. Kalau ambil 70 cm, ambil 70 cm saja, 432 ni. Okey. Kalau tak, kalau ambil kedua-duanya, ambil all lah. Okey, katakanlah saya 2 meter sahaja, saya klik pada 2 meter, power boleh high ke low, selalu low lah, bawah pada 100. Okey. Kemudian mode anda terus ambil FM. Okey, basic, ataupun kalau anda guna SSB, mungkin boleh guna SSB. Kalau di website ni dikatakan ada apa? Ada SSB. Okey, ada SSB. Ada perkataan SSB di sini. Ya, ada perkataan SSB. Jadi saya tak sure. Mungkin boleh mode SSB juga. So kalau menggunakan mode FM, just klik ambil FM, overlay. Overlay ni biar not available tak apa, station fix. Kalau mobile, ambil mobile. Macam ni kan, anda nak keluar serta mobile station all band, ambil mobile lah. Kalau tak, anda ambil fix. Kalau di base station assisted terpulang, selalunya kalau tak ada bantuan apa-apa, ambil non assisted. Time kategori 12 hours.
transmitter 1. Okey, so dia ada send exchange. Kat sini anda tuliskan anda punya grade square. Oscar Juliet 13 Papa Radio. Ini anda tuliskan anda punya grade square lah. Anda tuliskan di sini. Okey, kemudian anda masukkan call sign anda tekan OK. Okey, jadi dia dah apa? Dia dah selesai untuk log. Okey. Jadi tinggal untuk log je lah. Okey, so kita pergi dulu pada website kembali. Setelah selesai setting user defined contest, dia akan kasih tahu peraturan umum. Jadi anda kena baca peraturan ni supaya anda tidak melangkah daripada peraturan dia. Okey, dia kata pertandingan ini hanya terbuka kepada stesen radio amatur dari Malaysia sahaja. Mata akhir akan dikira mengikut wilayah kontes yang ditetapkan. Maksudnya mengikut region. Okey, tak adalah orang di negeri lain cemburu dengan stesen di Selangor kerana mempunyai ramai amatur di sana kan. By the way, dia akan ikut wilayah lah, dia akan ikut region. Okey, kontak log dengan stesen dari luar wilayah tidak akan dikira dan diberikan kosong mata. Maksudnya hanya kontak yang berkait dengan dalam wilayah sahaja yang akan diberikan mata. Okey, kena take note ni jadi kalau contohnya saya di kawasan Pantai Timur, saya kontak dengan orang kawasan tengah, saya tak dapat point. Macam tu lah ceritanya. Okey, stesen yang mempunyai kontak di dua jalur frekuensi, sila pilih kategori all band. Okey, macam saya kata tadi lah, stesen yang memasuki kategori mobile station boleh mempunyai 6 digit grade square berbeza untuk setiap kontak yang dibuat bergantung kepada lokasi tempat anda sedang memancar. Okey, dupe ni apa? Dupe ni adalah anda dah lock rakan tadi, anda nak lock lagi sekali, boleh ke tidak? Dia kata apa? Dupe ni adalah duplicate asalnya. Okey, dia ringkaskan jadi dupe. Dupe lock tidak akan dikenakan penalti, tapi kosong mata diberikan. Jadi anda boleh lock seseorang rakan beberapa banyak kali yang anda nak, tapi tak ada point. Okey, lock mesti dihantar dalam bentuk Cabrillo seperti yang tadi. Okey, sila hantar log anda dalam format Cabrillo di sini. Nanti dia ada kasih link waktu kita nak hantar log nanti. Okey, jawatan kuasa tidak menerima log yang ditulis dengan tangan. Jadi anda tak nak kena sediakan dalam bentuk Cabrillo saja dalam format komputer. Jadi terus guna software lah, bagi saya adalah lebih mudah. Okey, semua log perlu dihantar dalam tempoh 7 hari selepas tamat pertandingan, iaitu pada 3 Julai. Last 3 Julai kena hantar log. Penghantaran log selepas tarikh tersebut akan dikira sebagai check log. Okey, check log ni apa? Check log ni anda tidak layak dikira sebagai pemenang. Okey, so cuma anda punya log tu akan diperiksa kepada stesen lain adakah sama dengan apa yang stesen lain telah log. Itu yang penting. Perlakuan self spotting adalah tidak dibenarkan. Self spotting ni macam mana? Contohnya anda WhatsApp dalam grup, anda kata okey rakan-rakan, aku ada dekat V38 kata. Jadi anda kasih tahu orang, so orang pun terus pergi ke V38. Jadi itu tidak dibenarkan self spotting. Okey, hanya satu signal pancaran saja dibenarkan dalam satu-satu masa. Tak boleh anda tembak dekat 2-3 radio. Okey, semua peralatan transmitter dan receiver mesti dalam kurungan 500 meter radius. Okey, semua antena yang digunakan oleh peserta mestilah disambung secara fizikal terus kepada transmitter jawatan. Okey, dan bla bla lah. Okey, yang lain, keputusan jawatan kuasa 9 Mic DIC adalah muktamad. Keputusan pertandingan akan diumumkan pada 24 Julai. Okey, so dia kasih tahu wilayah utara negeri mana, tengah, selatan, timur dan Borneo negeri mana. Semua stesen yang menyertai akan dapat sijil. Pelak ini adalah pelak yang bakal anda terima. Okey, selesai sampai ke bawah. Okey, next kita dah baca rule tadi. Rasanya insyaAllah kalau anda nak baca sendiri pun boleh rujuk sendiri. So anda dah ada grade map tadi, dah ada grade map, kemudian anda pun dah download N1MM. Okey, jadi macam mana apabila berlaku kontes nanti, macam mana anda nak ni. Okey, katakanlah saya ulang balik ini adalah skrip dia. Okey, so anda buka N1MM anda.
anda buka N1mm, kemudian anda klik pada 2 meter ni, anda kena klik lah, ataupun anda boleh terus masukkan frekuensi 144,000. Okey, ni frekuensi anda memancar pada mode FM, anda tulis FM, anda tekan enter. Okey, so dia akan lock sebagai mode FM pada 2 meter. Okey, so anda pun pulas frekuensi. Sekejap saya nak kena cek balik. Okey, supaya frekuensi tak lari. Okey, katalah anda pulas cari hunting, anda jumpa orang di frekuensi V20 145,250. Okey, bagi saya setup yang saya guna, ini cara untuk type frekuensi. Jadi saya tak tahu ada kena letak titik ke tak. Macam saya tak letak titik lah, saya tulis 145,250. Melainkan contohnya V19 145 237.5. Ini baru ada point. Okey, so katalah V19, saya masukkan dia punya frekuensi, saya tekan enter. Okey, kemudian saya dengar dia punya call sign 9 Whiskey to Sierra Golf Juliet, katalah. Okey, saya dengar dia panggil. So saya pun tulis dekat komputer saya 9 Whiskey to Sierra Golf Juliet. Saya dengar dia CQ. Habis dia CQ, saya pun terus panggil dia. Okey, 9 Whiskey to apabila saya dengar dia CQ, dia dah habis CQ, saya pun sebut saya punya call sign 9 Mike to Sierra Alpha 5. Saya kata macam tu. Kemudian dia dengar saya punya call sign, maka dia panggil saya. Okey, 9 Mike to Sierra Alpha 5. This is 9 Mike to Sierra Golf Juliet. 9 Whiskey to Sierra Golf Juliet. You are 59 Oscar Juliet 43. Okey. Dia kata macam tu. Okey, so tak apa, saya terus 9 Whiskey tu saya tulis kat sini. Kemudian saya tekan space dekat keyboard. Terus dia keluar ni semua 59 exchange rate. Okey. So dia kata Oscar Juliet 455 X-ray, katakanlah. Okey, so dia pun tulis. Okey, so saya dah tulis dia punya log. Lepas tu saya pun kata dengan dia, okey, 9 Whiskey to Sierra Golf Juliet, you are also 59 Oscar Juliet 13 Papa Delta. Saya kasih tahu dia lah. Yang saya punya saya tak payah tulis, saya hanya tulis di N1mm dia punya grade square saja. Selalunya mana-mana kontes untuk RST ni kita akan pakai standard 59 lah, sama ada mana-mana kontes di HF yang saya pernah ikuti, standard kita akan pakai 59. Walau macam mana pun ada stesen yang dia akan gunakan RST yang berbeza. Contohnya dia akan kata 58 ke, terpulang lah. Kalau anda nak edit, anda tekan tab, nanti anda boleh edit lah. Ok, 58 ke, ok, dah terpulang lah. Ok, kemudian kalau confirm, anda tekan enter, secara automatik dia akan lock di sini. Ok, jadi anda boleh tahu berapa point anda dapat. Macam mana nak tahu? Ok, anda tekan window ni, anda boleh ambil point score summary. Ya, score summary. Jadi kat sini dia akan keluarlah score summary. 1 point. Ok, so anda dapat 1 point. Ok, kemudian saya pun hunting lagi. Saya hunting. Saya akan jumpa stesen di mana? Sekejap, saya tengok dekat ni. V46. Ok, V46 145,575. Ok, saya pun tekan masukkan frekuensi, saya tekan enter. Ok, kemudian saya dengar lagi satu call sign, 9 Whiskey to Papa Juliet Hotel. Ok, Pak John. Saya pun tulis call sign dia. Ok, saya dengar dia tengah CQ, Pak John tengah CQ. Saya pun tulis call sign dia. Lepas tu bila Pak John dah habis CQ, saya pun sebut call sign saya, 9 Mike to Sierra Alpha 5. Saya sebut. Lepas tu Pak John dengar call sign saya disebut, dia pun panggil, ok, 9 Mike to Sierra Alpha 5. This 9 Whiskey to Papa Juliet Hotel. You are 59. Dia kata. Ok, so bila dia kata 59, saya terus tekan space pada keyboard. Automatic dia akan terus pergi pada exchange grade. Kemudian dia akan kasih tahulah dia punya grade square. Dia kata contohnya Oscar Juliet 98 5 Oscar kata. Ok, saya pun tulis dia punya grade. Kemudian saya kata, ok Roger, 9 Whiskey to Papa Juliet Hotel, this is 9 Mike to Sierra Alpha 5, you are also 59 Oscar Juliet 13 Papa Delta. Saya kasih tahu dia lah. Kemudian dia pun dah catat. Saya tekan enter, terus dia akan lock di sini. Dan seterusnya
sehinggalah anda log sebanyak mungkin yang anda dah dapat. Anda selama berapa? Selama 12 jam tersebut. Okey. Selepas selesai anda sertai kontes, setelah selesai anda sertai kontes, kemudian apa yang anda perlu buat adalah anda pergi pada file, anda backup dulu pun boleh, export to AD file. Macam saya memang setiap kali kontes saya akan export. Kemudian anda terus juga pergi file generate Cabrillo file. Ini yang saya kata tadi, yang penganjur kata format Cabrillo, generate Cabrillo file. Okey, tekan OK, tekan yes. Alright, so kita nak save kat mana? Saya katalah 9 tu Sarah Alpha 5 MyDX VHF test. Okey, so bila saya dah save, dia akan keluar ini adalah format Cabrillo. Nampak? Dia akan ada terus nama saya punya call sign, non-assist, 2 meter, power 12 jam, transmitter, bla 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 bla. Okey. Ini log saya, dia dah confirm dah. Okey, 144 FM. Okey, pada jam ini dia pakai UTC ya, dia pakai jam UTC. Mana-mana N1MM dia akan pakai jam UTC. Anda jangan ubah dia punya jam. Okey, pakai jam UTC, call sign saya, okey, penerimaan saya, grade yang saya hantar dekat dia, rakan yang saya log, RST dia, grade dia. Jadi dia terus keluar macam ni. Jadi nampaknya kalau tengok pada pada log ni, nampak gaya macam anda tak perlu catat frekuensi anda pada N1MM. Rasanya tak perlu, sebab dia hanya keluar 144 je, 144 saja. Jadi apabila dia keluar 144, cukup anda tulis pada anda punya ni 144000, anda tekan enter, dah cukup. Anda pakailah, anda pulas je lah frekuensi pada radio anda tanpa perlu menukar frekuensi pada N1MM. Sebab kalau tengok di sini dia hanya hantar ni. Okey, jadi yang ini setelah anda save, kemudian kita tengok balik kembali ke website ni. Dia kata hantar dekat mana, dia kata penghantaran log. Okey, penghantaran log tadi sila rujuk. Okey, mana tadi log mesti dihantar. Okey, sila hantar log anda di sini. Dia kasih link kat sini. So ini adalah tempat untuk kita hantar log. Sistem close lah, dia tak buka lagi sistem. Nanti kita akan ada link. So kita akan select file, kita akan select lah tadi my local N1M logo tadi, export file. Kita akan hantar ni lah file ni, hantar file ni dalam website ni, dan kita tekan submit. So anda punya penyertaan telah pun dihantar kepada pihak penganjur. Jadi ini sedikit sebanyak cara untuk anda menyertai kontes 9 mic nama kontes saya kena ulang balik, Malaysia Local 2 meter and 70 cm contest. Jadi bagi saya selamat mengikuti kontes. Semoga anda semua berjaya. Good luck for the contest. Okey, saya harap dapat sediakan lagi apa-apa yang saya ingin kongsikan pada anda, untuk anda pada masa akan datang. Sekiranya anda masih baru di sini, jangan lupa klik subscribe, kemudian klik like dan share lah untuk lebih ramai tahu berkenaan dengan kontes yang bakal dianjurkan pada masa terdekat. Terima kasih buat penganjur 9 mic DSC. Terima kasih kepada rakan-rakan yang tonton. Moga-moga kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Daripada saya 9 mic tu Sarah Alpha 573. Assalamualaikum, bye bye.